Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 13 Mac bersiaran terus dari studio HGRTM Kuching bersama saya Nusila Talha. Kita mulakan berita pagi dengan perkembangan ini. Dalam usaha menangani cabaran COVID-19 semasa penganjuran Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2020 Julai ini, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan akan bekerja rapat dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak antara negeri terawal mengambil langkah pencegahan intensif semasa wabak itu bermula. Setakat ini, tiada kes disahkan positif COVID-19 dilaporkan di negeri ini. Jelas beliau ketika ini negara China telah menunjukkan penurunan jumlah pesakit positif COVID-19 berikutan langkah pencegahan yang telah diambil. Justru beliau yakin festival itu akan mendapat sambutan menggalakkan seperti edisi sebelumnya, memandangkan festival itu telah mempunyai peminatnya tersendiri. Bercakap dalam sidang media pelancaran festival itu di Kuching, beliau menambah penutup mulut dan hidung akan diedarkan secara percuma termasuk penyediaan cecair pembasmi kuman. Di samping itu, pemeriksaan kesihatan atau imbasan terma akan dijalankan di pintu masuk dan risalah kesihatan akan diedarkan menerusi pelbagai medium komunikasi. Sementara itu, sebanyak 56 kumpulan muzik dari 30 buah negara akan mengambil bahagian dalam acara RWMF yang akan berlangsung pada 10 hingga 12 Julai depan bertempat di Kampung Budaya Sarawak. Edisi ke-23 RWMF turut menampilkan beberapa elemen unik dalam persembahan bagi dua acara sampingannya iaitu RWMF Fringe dan Rainforest in the City. RWMF Fringe akan berlangsung di Amphitheatre Jalan Taman Budaya pada 3 hingga 15 Julai menampilkan lebih 23 acara unik dan 108 acara harian dalam 17 genre berbeza. Acara itu akan dimulakan dengan RWMF City Stage selama 2 malam iaitu pada 3 dan 4 Julai. Sementara itu, Rainforest in the City pula akan berlangsung dari 30 Jun hingga 9 Julai bertempat di Tugu Pahlawan. Acara kemuncaknya adalah penataan cahaya Muzium Sarawak dan pertunjukan cahaya Tugu Pahlawan. Dalam pada itu, sempena penganjuran Pesta Kaul Mukah 2020 pada 12 hingga 19 April pula, sebuah jawatankuasa wabak ditubuhkan untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan COVID-19. Setiausaha Pesta Kaul Mukah, Perangkap Pegawai Daerah Mukah, Syafri Saili berkata, ia merupakan langkah untuk mengurangkan risiko penularan wabak tersebut. Syafri menambah penubuhan jawatankuasa itu juga akan membolehkan pemantauan dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan para pengunjung. Terdapat pelbagai aktiviti menarik telah disusun atur sempena Pesta Kaul Mukah 2020, antaranya adalah gerai komuniti, persembahan kebudayaan dan pertandingan Ratu Cantik. Satu lagi program yang perlu kita highlight di sini adalah pada 18 April 2020 iaitu Kaul Serahangkakan. Ini adalah merupakan satu acara ataupun kaul asal yang dilaksanakan, dibuat oleh masyarakat Melanau pada satu ketika dahululah. Namun demikian pada kali ini kita lebih kepada macam simbolik ritual sajalah. Ia tidak sempena untuk mengingati sajalah. Beliau ditemui RTM selepas bersama rombongan jawatankuasa Pesta Kaul Mukah 2020 mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehan Sri Abdul Taib Mahmud di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Rombongan diketuai oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi selaku pengerusi jawatankuasa Kaul Mukah dan Residen Mukah Hamdiah Bakir. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka hadir merasmikan pembukaan pesta pada 12 April, manakala penutupan akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehan Sri Abdul Taib Mahmud pada 19 April. Kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk pedalaman di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Darul terbukti melalui pelaksanaan projek pembinaan jalan raya bagi kemudahan rakyat di kawasan itu. Terkini, projek pembinaan jalan raya sepanjang 20 km di Kampung Sebenar Meradung akan memulakan proses pembinaannya selepas penantian sekian lama penduduk di kampung tersebut. Menurut Adun Darul Safi'i Ahmad, projek emerald cost sebanyak 36.1 juta ringgit itu bermula hari ini dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 30 bulan. Jelasnya jalan baru itu terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama melibatkan naik taraf jalan sepanjang 8.6 km dari Jalan Simpang Tanjung Manis Sibu ke Rumah Lisa.
Bahagian kedua pula adalah pembinaan jalan 2.5 km menghubungkan Rumah Lisa ke kawasan Ilas yang menempatkan Rumah Panjang Getai dan Empati. Bahagian ketiga projek pula melibatkan pembinaan jalan raya dari kawasan Ilas ke Kampung Sebenar sepanjang 5.8 km, manakala bahagian keempat pula adalah jalan raya dari Ilas di Rumah Panjang Johannes Lapuk Ringgit menyambungkan ke perkampungan Cina di Muara Setubah sepanjang 2.8 km. Dan juga melibatkan bukan sahaja jalan tetapi juga melibatkan beberapa buah jambatan kerana setiap kawasan ini mempunyai sungai-sungai yang paksa dibina jambatan untuk membolehkan jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan-kawasan ini. Beliau berkata demikian ketika hadir pada majlis penyerahan tapak cadangan menaik taraf Jalan Bawang Asan, Tanjung Manis, Sungai Ilas, Kampung Sebenar Fasa 2, daerah Meradong. Mengulas lanjut, Safi'i memberitahu pembinaan jalan raya ini akan memberi manfaat kepada penduduk di 66 pintu di 4 buah rumah panjang, 6 kediaman di penempatan Cina dekat Muara Setubah dan penduduk di Kampung Sebenar yang kini mempunyai sebanyak 57 buah rumah kediaman. Hadir sama pada program itu ialah Ahli Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi dan Pegawai Daerah Meradong, Bajuri Bidin dan Wakil Kontraktor dan konsultan yang akan terlibat dalam projek pembinaan jalan raya itu. Dalam pada itu, penduduk Kampung Sebenar menyambut baik projek pembinaan jalan raya penghubung ke kampung mereka yang sebelum ini hanya dapat dihubungi dengan menggunakan pengangkutan air sahaja. Sarbah Obil, salah seorang petugas sekolah, berharap semua kerja pembinaan jalan raya itu berjalan lancar dan siap mengikut tempoh yang ditetapkan. Rasa gembira. Semua apa nak dikerja kami di jalan lancar lah, dapat menjalankan bisnes. Kerana jalan dah diteruskan. Jadi senanglah kami bekerja tu. Bagi suri rumah, Senandong Pawi pula, rutin mingguan beliau yang membuat pemeriksaan kesihatan di Hospital Sibu akan lebih mudah dengan siapnya jalan itu nanti. Sedang dalam proses pemulihan dari serangan angin Ahmar, Senandong memberitahu beliau sering terpaksa bermalam di Bandar Sibu kerana tiada bot untuk pulang lewat petang selepas menjalani fisioterapi di Hospital Sibu. Dah ada 7 bulan dah kami dah pulang ke Sibu ke Sebenar tu. Hospital. Ini minta seminggu sekali kami si mampu. Minta 2 minggu sekali. Jelasnya kos juga menjadi lebih tinggi kerana tambang bot sehala sahaja kini mencecah RM25, belum termasuk kos penginapan dan makan minum semasa berada di Sibu. Para pelajar di negeri ini digalakkan mencuburi bidang sains, teknologi dan matematik STEM serta pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET. Kesaan dibuat Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri, LESMET, kerana kedua-dua bidang itu menawarkan paling banyak peluang pekerjaan menjelang revolusi industri 4.0. Beliau turut mendedahkan statistik dalam negeri bilangan pelajar yang mengikuti aliran TVET adalah 32.13%, manakala yang memasuki aliran STEM sebanyak 28.42%. Peratusan itu perlu ditingkatkan dalam masa 5 tahun akan datang bagi memenuhi pasaran industri. Beliau memberitahu demikian dalam majlis perasmian program TVET dan STEM di Sarawak Skills di Kuching. Dalam pada itu, beliau mengingatkan para pelajar bahawa bidang kemahiran dilihat semakin diberi tumpuan khasnya dalam pasaran pekerjaan. Justru beliau menasihati ibu bapa agar memberi penekanan terhadap akademik selain perlu mendedahkan anak-anak dengan kepentingan bidang kemahiran. Pasukan 5 Brigade Kota Belut Sabah muncul juara pertandingan bola sepak peringkat Medan Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat PMTTD 2020 berlangsung di Kuching. Pasukan itu menewaskan pasukan 3 Brigade Kempen Risen Kuching dengan jaringan 1-0. Gol kemenangan pasukan 5 Brigade Kota Belut dijaringkan pemain terbaik pertandingan Lieutenant Muda Muhammad Alif Ridwan Hamzah pada minit ke-55 separuh masa kedua. Tempat ketiga dimenangi pasukan 1 Division Kem Muara Tuang. Manakala penjaring terbanyak dimenangi Sarjan Muhammad Sakura Muhammad Zahari juga dari Kem Muara Tuang dengan 6 gol. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Wira Zamros Muhammad Zain. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Wira Zamros memberitahu pertandingan tersebut merupakan satu platform kepada anggota untuk menguji ketahanan stamina, disiplin, setia kawan dan kemahiran bermain bola sepak.
Jelasnya lagi, ia juga dapat mengetengahkan semangat kompetitif di kalangan pemain selaras dengan identiti PMTTD sebagai barisan hadapan negara dalam melindungi dan mempertahankan negara. Pasukan Kadet Bomba Zon Samarahan akan mewakili Sarawak ke Perkemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia. Peringkat kebangsaannya akan diadakan di Melaka. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman berkata, persiapan awal akan dilakukan walaupun tarikh baru perkemahan itu masih belum ditentukan. Pasukan tersebut juga juara bertahan dipilih mewakili Sarawak selepas menewaskan 6 pasukan lain iaitu dari Zon Kuching, Simanggang, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Perkemahan 4 hari itu yang bermula Isnin lepas telah disertai lebih 100 pelajar kadet. Berucap dalam majlis penutupan perkemahan tersebut, Khairuddin berkata, ilmu ketahanan diri dalam kadet bomba mampu dijadikan asas untuk berdepan cabaran semasa. Jelasnya, segala pengalaman yang dilalui semasa perkemahan kadet bomba adalah sebahagian daripada pembangunan diri. Ini kerana mereka didedahkan dengan kriteria asas fizikal yang menjadi salah satu elemen penting jika hendak memulakan kerjaya sebagai anggota penyelamat. Sekian berita pagi Sarawak. Teruskan bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai Malaysia. Saya Nusila Taha, salam hormat.